Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan janji-janji seperti yang terkandung dalam manifesto GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak baru-baru ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Openg berkata, dengan sokongan padu daripada rakyat, GPS mampu untuk menunaikannya dalam tempoh 5 tahun akan datang. Saya memberi jaminan bahawa kerajaan pimpinan saya akan berusaha sedaya upaya dalam tempoh 5 tahun akan datang untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Saya amat yakin dan percaya dengan sokongan padu rakyat Sarawak, saya dan rakan-rakan dalam kerajaan mampu menunaikan apa yang telah dijanjikan dalam manifesto tersebut. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Krismas 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, Sarawak sudah mencatatkan beberapa kejayaan untuk mengembalikan hak Sarawak yang terhakis dan memberi jaminan rundingan untuk mendapatkan hak sama rata akan terus diadakan. Tiada yang lebih penting daripada maruah dan martabat negeri kita Sarawak yang kita semua sayangi. Mari kita merapatkan barisan dan berpadu tenaga dan fikiran untuk meletakkan Sarawak di tempat yang tertinggi di pesada pembangunan negara. Saya amat terharu dengan mandat yang begitu kuat yang diberi kepada kerajaan GPS pada PRN 12. Dan ini menunjukkan iltizam rakyat Sarawak untuk bersatu dalam mengejar impian untuk menjadikan Sarawak negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Bak kata bidalan, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi telah mengadakan walkabout sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2021 di Fale Mall Kuching pada Jumaat. Sebanyak 20 jenis barangan harga terkawal telah dikuatkuasakan di bawah SHMMP iaitu 12 jenis barangan di bawah skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM yang bermula pada 7 Disember 2021. Manakala 8 jenis barangan di bawah SHMMP Christmas 2021 mulai 23 Disember 2021 melibatkan barangan di bawah kategori ayam, telur ayam, sayur, daging kambing dan daging khinzir. Terdahulu, beliau juga mengadakan walkabout di Everrise, Plaza Merdeka pada Isnin bagi memastikan pematuhan dengan harga maksimum musim perayaan Krismas ini. Berita berikutnya mengenai 4 kes varian Omicron telah dikesan di Sarawak. Menurut kenyataan ahli kumpulan penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC, Profesor Dr. David Pereira, pada Jumaat, 2 kes Omicron itu telah dikesan di Bintulu, melibatkan seorang lelaki berusia 52 tahun yang pulang dari Nigeria dan seorang lelaki yang berusia 19 tahun pulang dari United Kingdom UK. Selain itu, 2 lagi kes dikesan di Kuching melibatkan seorang wanita berusia 25 tahun yang pulang dari UK dan seorang lagi wanita yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Beliau yang juga pengarah Institut Komuniti Kesihatan dan Perubatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menambah masyarakat perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP kesihatan awam dengan ketat kerana varian Omicron itu sangat mudah merebak dan masyarakat perlu berhati-hati dalam tempoh perayaan Krismas ini. Profesor Dr. David juga menasihatkan orang ramai untuk segera mengambil dos penggalak kerana kajian menunjukkan vaksin tersebut boleh melindungi diri daripada jangkitan Omicron. Keperkembangan di Sri Aman, Pejabat Daerah Sri Aman telah menjalankan program kepolisan komuniti dari rumah ke rumah panjang di kawasan Banting pada Khamis. Selain sesi penerangan ringkas mengenai prosedur operasi standard SOP sambutan perayaan Hari Krismas, menerusi program ini juga turut diedarkan risalah yang bertujuan memberi penjelasan lebih lanjut berkenaan langkah-langkah yang perlu diambil sempena sambutan perayaan ini. Paling ditekankan ialah tanggungjawab ketua masyarakat dan ketua kaum tuai rumah untuk mengingatkan penduduk-penduduk di bawah pentadbiran masing-masing agar tidak mengingkari SOP bagi mengelak penularan COVID-19.
Di Tembuduk pula, Pejabat Kesihatan Bahagian Serian turut menjalankan aktiviti luaran melibatkan program mobilisasi vaksin selain perkhidmatan program vaksinasi COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Tembuduk. Program-program tersebut bertujuan memastikan semua penduduk menerima vaksin dan melengkapkannya tanpa gagal. Setakat Khamis, program mobilisasi vaksin itu telah berjaya menyuntik warga emas di kawasan Tembuduk melibatkan kampung Temong Putah, Temong Bengan, Sunggan dan Entebeh. PPV Dewan Masyarakat Tembuduk masih dibuka sehingga penghujung tahun ini bermula jam 8.30 pagi hingga 3 petang dan orang ramai boleh mendapatkan suntikan vaksin dos pertama, kedua dan penggalak secara datang terus walk-in. Laporan diteruskan lagi dengan sebanyak 200 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan kurang berkemampuan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telian bagi meraihkan sambutan Christmas pada 25 Disember nanti. Sumbangan tersebut telah disampaikan pemuda dan wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Telian, Mukah Youth Volunteers dan Kelab Jin Mukah kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta Kapitan yang mewakili golongan terbabit. Sementara itu, bagi Royston Valentine, ketika ditemui menzahirkan syukur kerana dapat berkongsi sedikit sumbangan kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk meraihkan bersama sempena sambutan Christmas yang berlangsung esok hari. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga UKAS mengucapkan selamat Hari Natal kepada yang menyambutnya. Pastikan anda patuhi SOP yang ditetapkan, amalkan 3W dan elakkan 3C untuk putuskan rantaian COVID-19. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah.
menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.